Walaupun globalisasi ekonomi mewakili macam satu pengikatan semula pasaran dan rantai nilai dari kawalan eksklusif negara bangsa dan dari tetapan nasional pengaturan institusi seperti peraturan buruh, mekanisme penentangan pengikatan semula juga wujud yang menyumbang kepada munculnya tekstur peraturan buruh transnasional. Piawaian minimum global untuk keadaan kerja dan pekerjaan seperti yang ditentukan oleh ILO, integrasi Persekutuan Kesatuan Sekerja Nasional dan serantau dalam Persekutuan Kesatuan Global, mekanisme penggunaan garis panduan multinasional OECD pada syarikat yang aktif dalam konteks rentas sempadan, landasan World Council di beberapa laman web penting yang dikawal oleh aktor global, strategi pelabelan dan penjenamaan transnasional seperti Fair Trade ataupun Decent Work serta perjanjian kerangka antarabangsa adalah ikatan yang menjadi sebahagian daripada tekstur transnasional peraturan buruh yang muncul semakin meningkat mengikat semula ekonomi global. Mungkin ada banyak contoh dan hujah yang dikutip yang membuat tuntutan terhadap kecekapan setiap mekanisme ini dan menentang penafsiran tekstur transnasional peraturan buruh. Apabila melihat salah satu mekanisme yang telah disebutkan secara terpencil selalu ada keraguan. Sebagai contoh, piawaian minimum ILO tidak berfungsi apabila tidak ada aktor kolektif atau pendapat umum yang sensitif. Garis panduan multinasional OECD hampir tidak diketahui dan tidak berfungsi di banyak syarikat. Perjanjian kerangka antarabangsa tidak mempunyai kuasa penguatkuasaan yang mengikat secara sah. Namun dengan melihat lebih dekat bagaimana berbagai ancaman rentas sempadan ini dapat digabungkan dan saling terkait, tekstur transnasional peraturan buruh yang muncul sebenarnya memperoleh kontur yang semakin banyak. Contoh IFA dalam video 7.3 menggambarkan perkara ini dengan cukup baik apabila dilihat secara terpisah dengan perincian, pelaksanaan dan pemantauan konkret. Norma inti ILO atau kandungan IFA pada umumnya dapat dalam banyak kes dan dengan alasan yang baik dianggap lebih dari sekadar undangan terbuka untuk persalinan tingkat budayawan. Yang membentuk dinamik tekstur jaringan dalam konteks ini adalah interaksi kerangka normatif untuk proses politik peraturan buruh. Hak asasi manusia tidak membentuk teori bagaimana masyarakat berfungsi. Mereka hanyalah senarai matlamat. Oleh itu, setiap elemen tunggal dari tekstur rangkaian hanya dapat difahami berkaitan dengan setiap elemen lain. Menolak fokus yang sempit memungkinkan usaha yang lebih bermanfaat untuk memahami dinamik pengantarabangsaan peraturan buruh sebagai tekstur rangkaian yang sedang muncul. Idea tekstur rangkaian transnasional mengundang pengukuhan perspektif sosiologi hubungan buruh antarabangsa dan pendekatan hubungan yang melihat atau bukan sebagai unit terpencil atau sebagai fenomena yang hanya disebabkan oleh keadaan struktur semata-mata. Jika kita melihat perdebatan terkini mengenai urus tadbir global, berbagai masalah dan cabaran berkaitan dengan legitimasi demokratik sistem pemerintahan antarabangsa
yang dikatakan memberi hak istimewa kepada proses membuat keputusan secara atas ke bawah. 3 aspek masalah yang berpotensi dapat diperoleh dari cara tersebut. Pertama, pembuatan keputusan dalam skala global secara praktikal berlaku di kalangan wakil-wakil dari beberapa negara sahaja. Kedua, lebih-lebih lagi kerana keputusan ini dibuat oleh beberapa wakil dan pakar tertentu, populasi sebenar negara-negara yang terlibat tidak benar-benar bersuara dalam jawatan kuasa tersebut. Ketiga, rundingan ini tidak mempunyai wacana masyarakat yang saling melengkapi dengan potensi musyawarah yang sebenarnya dalam menangani persoalan mengenai urus tadbir ekonomi antarabangsa. Oleh kerana reka bentuk organisasi antarabangsa seperti Kesatuan Eropah tidak begitu menyukai inisiatif dari bawah ke atas. Kini wajar untuk bertanya apakah tekstur peraturan buruh rentas sempadan yang muncul dapat menggantikan pendekatan bawah ke atas. Dengan memberikan gambaran konseptual mengenai tekstur rangkaian rentas sempadan peraturan buruh sebagai struktur yang berkembang semakin padat dalam proses pengantarabangsaan perwakilan pekerja. Seseorang juga harus mengakui bahawa ada kesulitan dan cabaran yang harus dipenuhi oleh inisiatif yang terlibat dalam proses ini. Walaupun dengan demikian, melihat banyak pekerjaan koordinasi yang harus dilakukan antara perwakilan pekerja, pengurusan, kerajaan, dan masyarakat sivil, nampaknya tidak ada alternatif untuk proses yang rumit ini untuk mengikat kembali ekonomi dalam masyarakat dengan tekstur peraturan buruh transnasional yang sedang muncul.